Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Welcome to e-learning, e-tuition untuk PTM. Okey, cikgu harap semua yang ada di rumah sihat masa PKP ni. Okey, tujuan cikgu buat video ni adalah perkara yang bermanfaat untuk awak semua. Awak hanya boleh tengok dan belajar apa yang cikgu akan sampaikan hari ini. Okey, sebelum kita straight to the apa yang cikgu nak sampaikan pada hari ini, tajuk apa hari ini, cikgu nak main game ataupun introduction cikgu akan nak main game dengan awak. Cikgu nak ajar awak main game 3 minit je. Okey, nama game ni adalah sambung perkataan. Okey, contoh cikgu sebut harimau, orang selepas cikgu adalah dia akan sebut untuk, sebab harimau belakang di you, so selepasnya adalah untuk. 3 minit je cikgu akan main sebab game ni adalah game favourite cikgu. Sebelum cikgu masuk kelas, cikgu akan main dengan para pelajar untuk menghubungkan sel-sel otak semua, untuk semua bergerak. Okey, cikgu akan main dengan cikgu apa? Faiz. Cikgu Faiz. Kemungkinan cikgu akan menang ataupun cikgu Faiz akan menang ataupun dua-dua tak menang. Tapi disebabkan 3 minit dah habis, kita orang terpaksa stop. Okey, syarat nak main dia ada 4. Awak boleh cuba kat rumah Okey, yang pertama kena guna kata dasar sahaja. Yang kedua tak boleh guna nama orang. Yang ketiga tak boleh guna nama negara. Yang keempat perkataan yang dah digunakan tak boleh diguna lagi semula. Okey, main ni kena main cepat-cepat, lagi best. Okey, kena macam pop macam tu. Okey, sedia Faiz? Okey. Okey, aku mula dulu Untuk. Ulang. Untuk. Kakak. Kuli. Ikan. Ikan, nasi. Lagi Thank you Cikgu Faiz. Itu namanya kita kena main. Nampak tak? Sel-sel otak kita berhubung ke tidak? Okey, sekarang kita, sebelum cikgu straight to the point, apa yang cikgu nak ajar, cikgu nak cakap dengan awak 4 benda ni. Okey, untuk format SPM tak ada objektif. Untuk BM tak ada objektif. So subjektif sahaja. Bila kita cakap pasal subjektif ni, benda yang berkaitan dengan subjektif adalah ayat. So bila nak dapatkan ayat yang sempurna, ayat yang cantik, ayat yang cemerlang, 4 benda ni awak kena elakkan, iaitu daripada melakukan kesalahan. 4 kesalahan ni. Okey, yang pertama adalah kesalahan ejaan. Contohnya menggantung. Okey, menggantung ada berapa G kat tengah-tengah dia? 1. Okey, tak. Menggantung ada 2 G kat tengah-tengah dia. Okey, yang kedua, penggunaan imbuhan. Awak tak boleh salah menggunakan imbuhan. Contohnya menghadiahkan dengan menghadiahi. Beza dua tu, so awak kena tahu membezakan. Okey, yang ketiga berkaitan dengan penggunaan kata ataupun istilah. Contoh cikgu akan bagi, pensyarah itu memberikan kerja rumah kepada para pelajar tingkatan 5. Okey, istilah yang salah digunakan pada ayat ini adalah pensyarah. Sepatutnya awak gunakan istilah cikgu. Kalau kita, seperti yang kita tahu, pensyarah adalah tenaga pengajar di universiti, bukan di sekolah. Yang keempat adalah kesalahan tata bahasa. Okey, kesalahan tata bahasa ni yang cikgu nak fokus pada hari ini. Skop tata bahasa ni besar. Awak tak boleh belajar dalam 1 hari. Awak tak boleh cemerlang dalam 1 hari. Awak kena master benda tu dan belajar tata bahasa setiap hari. Awak tak boleh pulun tata bahasa untuk cemerlang dalam masa 1 hari. So awak kena keep it up untuk sentiasa buat latihan. Awak kena tahu dia punya apa teknik-teknik dia. So hari ni job scope kita adalah kesalahan tata bahasa, dan kita akan belajar salah satu topik di bawah tata bahasa, iaitu cakap ajuk dan cakap pindah. Okey, apa yang korang tahu tentang cakap ajuk? Cakap ajuk ni adalah bila berkaitan dengan dialog, dan dia ada kata petik. Dan cakap pindah pula adalah
ayat biasa yang tidak menggunakan kata petik. Apa itu kata petik? Iaitu pembuka kata dan penutup kata bila menggunakan dialog. Okey, benda ni penting sebab contohlah kan, keluar SPM karangan bercerita. So cakap ajuk dan cakap pindah ni sangat-sangat penting untuk awak gunakan. Okey, kalau dekat PTM cikgu ajar darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Okey, mostly kalau cikgu masuk 5 kelas ni, cikgu akan tanya bila masuk topik ni, macam mana korang pindahkan daripada cakap ajuk kepada cakap pindah? Macam mana nak tukarkan ayat daripada ayat cakap ajuk kepada cakap pindah? Okey, kebanyakan para pelajar akan jawab, cikgu, kami akan buat ayat ikut sedap cikgu. Okey, kau ingat ni macam toncangan memasak ikut sedap je, tak boleh Semua benda dalam hidup kena ada teknik. Okey, first yang awak kena kenal pasti untuk awak tukar daripada cakap ajuk kepada cakap pindah, 3 elemen ni kena penuhi. Yang pertama adalah awak kena tahu apa dia topik perbincangan dalam ayat tersebut. Yang kedua adalah persona. Persona ni adalah individu yang terlibat dalam dialog tersebut. Yang ketiga adalah konteks perbincangan. Okey, contoh ayat yang cikgu bagi cakap ajuk, contohnya kamu makanlah segera, kamu jangan lupa basuh pinggan, pesan ibu kepada Aini. Okey, so topik perbincangan dalam ayat ni adalah, tengok, A, topik perbincangan, makanlah segera dengan jangan lupa basuh pinggan. Okey, ini adalah topik perbincangan bagi ayat cakap ajuk. Okey, apa persona dalam ayat ni? Individu yang terlibat. Individu yang terlibat dalam ni adalah ibu dan Aini. Okey, yang ketiga, apa konteks perbincangan dalam ayat tersebut? Konteks perbincangan dalam ayat ni adalah pesan. Boleh? Boleh tak setakat ni? Okey, so bila kita guna 3 elemen tersebut, apa yang daripada ajuk kepada pindah, macam mana nak menghasilkan ayat cakap pindah? Okey, contoh yang pertama yang betul Ibu berpesan kepada Aini supaya makanlah segera tetapi jangan lupa membasuh pinggan. Okey, kat sini topik perbincangan dia makanlah segera, jangan lupa basuh pinggan, ada. Yang kedua, persona dia adalah individu yang terlibat. Contohnya ibu Aini, cikgu ada tulis. Yang ketiga, konteks perbincangan dia adalah berpesan. See? Nombor 1 dah settle. Okey, ayat yang kedua yang awak boleh buat. Ayat yang kedua pun ayat yang dibolehkan. Maksudnya ayat betul ni yang cikgu tulis ni. Okey, yang pertama, yang kedua, ibu memberikan pesanan kepada Aini supaya Aini makanlah segera dan jangan lupa membasuh pinggan. Macam biasa, topik perbincangan dia adalah makanlah segera dan jangan lupa basuh pinggan, ada. Yang kedua, persona dia, ibu ada, Aini pun ada. Yang ketiga adalah konteks perbincangan. Konteks perbincangan dia adalah pesanan. Okey, apa yang okey, 3 elemen ni bukan sahaja terpakai untuk cakap ajuk kepada cakap pindah. 3 elemen ni juga awak boleh guna untuk daripada cakap pindah kepada cakap ajuk. Benda ni sangat-sangat penting untuk awak mahirkan. Benda ni kalau boleh selalu buat latihan sampai awak tahu macam mana nak buat ayat yang cantik dan cemerlang macam ni. Okey, pastikan ada lagi satu. Okey, cuba ikut cikgu. 3 benda ni wajib kena ada. Yang pertama adalah topik perbincangan. Yang kedua adalah persona. Persona, ingat, persona adalah individu yang terlibat. Yang ketiga adalah konteks perbincangan. Okey, settle bab tukar ayat daripada cakap ajuk kepada cakap pindah. Sekarang kita nak cikgu nak ajar awak pula
Macam mana daripada cakap pindah kepada cakap ajuk. Okey, macam cikgu cakap tadi, daripada cakap ajuk ke cakap pindah kita dah settle. Sekarang kita nak buat daripada cakap pindah kepada cakap ajuk. Contoh ayat yang cikgu buat, cikgu bertanya kepada Hafizi sebab dia tidak hadir semalam. Itu ayat cakap pindah, ayat biasa, ayat yang tak ada tanda petik. Okey, sekarang macam kita guna tadi 3 elemen kena ada. Yang pertama adalah topik perbincangan. Apa topik perbincangan dia? Dia sebab dia tidak hadir semalam adalah topik perbincangan dalam ayat ni. Okey, yang kedua, persona, individu yang terlibat dalam ayat ni siapa? Cikgu dengan Hafizi. Okey, yang ketiga adalah konteks. Konteks dalam ayat ni adalah bertanya. Okey, sekarang kita nak pindah daripada cakap ayat cakap pindah kepada ayat cakap ajuk. Okey, first elemen tadi topik bincangan dia adalah sebab dia tidak hadir semalam. So dia akan boleh jadi macam ni. Mengapa kamu tidak hadir semalam? Tanya cikgu kepada Hafizi. Mengapa kamu tidak hadir semalam? Ni adalah topik perbincangan. Yang pertama dah settle. Yang kedua adalah persona, individu yang terlibat adalah cikgu dengan Hafizi pun dah settle sebab ada kat sini. Yang ketiga adalah konteks perbincangan. Konteks perbincangan adalah tanya. Tiga elemen kita dah penuhi. Yang pertama, topik perbincangan dah settle, persona dah settle, yang ketiga adalah konteks pun dah settle. Okey, so lepas ni bila awak masuk kelas, awak tak boleh macam bila cikgu bagi latihan tentang cakap ajuk kepada cakap pindah ke, cakap pindah kepada cakap ajuk ke, tak boleh main sedap je. Cikgu, kita orang buat ayat ikut sedap je, tak boleh Lepas ni awak kena ikut dia punya teknik. Semua benda kat dalam dunia kena ada teknik. Okey, kita hafal sama-sama 3 elemen benda ni kita kena ada untuk topik ni. Contoh yang pertama apa? Jangan tengok ke belakang, Okey. Yang pertama adalah cikgu tutup. Yang pertama kena ada topik perbincangan. Yang kedua adalah persona. Persona tu apa cikgu? Banyak kali daripada awal sampai habis video cikgu dah sebut. Persona ni adalah individu yang terlibat dalam ayat tersebut. Yang ketiga adalah konteks perbincangan. Konteks perbincangan ni dia macam, cikgu beza topik perbincangan dengan konteks perbincangan. Topik perbincangan ni apa intipati ataupun benda yang penting dekat dalam ayat tersebut. Contohnya macam tadi, inti dalam ayat ni adalah sebab dia tidak hadir semalam. Itu adalah topik perbincangan. Tapi kalau konteks ni adalah kita boleh cakap kata kerja ataupun cara dia menyampaikan dialog tu melalui apa. Contoh macam tadi, yang ni bertanya, yang tadi tu berpesan. Apa dia punya kata kerja dia, itu adalah konteks perbincangan. Beza dua tu, cikgu harap awak boleh bezakan antara keduanya dan master tiga teknik ni. Okey, ada orang, cikgu selalu tanya juga soalan-soalan popular dekat para pelajar dekat PTM ni. Ada orang dia memandang enteng kepada bahasa Melayu macam, alah, cikgu chill je lah belajar bahasa Melayu kan. Tak belajar pun tak apa, mesti lulus punya. Okey, cikgu dah cakap dengan awak, bahasa Melayu awak tak boleh lulus je. Memanglah, kalau kita nak dapat kerja, lulus tu macam benda yang requirement ataupun benda yang paling asas lah. Kalau nak dapat kerja, bahasa Melayu kena lulus. Tapi bagi cikgu, kamu tak boleh dapat lulus je. Sebab apa kena master bahasa Melayu? Sebab awak duduk dekat negara apa? Negara Malaysia. So awak kena master bahasa Melayu. Pastikan semua benda dekat hujung jari sahaja. Macam cikgu cakap, semua benda tak boleh belajar dalam satu hari. Contohnya macam tentang bahasa hari ni kan. So benda ni kena ada progress je. Kena ada tiap-tiap hari kena ada buat latihan, tiap-tiap hari kena rajin baca karangan. Type je dekat Google tu. Contohnya karangan cemerlang bercerita SPM. Sebelum tidur awak boleh baca karangan tersebut, jadikan sebagai bedtime story awak daripada awak asyik melawar tengok Facebook ke Instagram, something like that. So cikgu nak manfaatkan kepada awak apa yang cikgu buat masa zaman sekolah dulu, daripada awak macam
buat benda-benda yang melara macam tu, baik awak tengok macam type kat Google tu je apa karangan yang terbaik, karangan cemerlang dekat Google, banyak sangat. So lepas ni awak kena ada mindset bahasa Melayu, jangan lulus sahaja, awak kena cemerlang. Okey, cikgu harap awak boleh dapat ataupun faham apa yang cikgu sampaikan hari ni. Cikgu harap lepas ni awak boleh master, tak boleh main sedap sesuka hati saja macam masak-masak asal sedap je tapi tak cantik pun. Contoh tak boleh macam tu Bahasa Melayu awak kena master untuk buat ayat yang cemerlang. Okey, itu saja untuk hari ni. Semoga bermanfaat untuk awak semua. Okey, last you guys, cikgu nak minta tolong sangat lepas ni awak boleh subscribe video ni, subscribe kita punya channel, ataupun kalau awak ada masalah berkaitan dengan bahasa Melayu ke, awak boleh letak komen dekat bawah, cikgu akan bagi jawapan selepas tu kalau awak ada masalah. Okey, itu sahaja untuk hari ni.